Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Farah. Nama saya Siti Nurul Syahira binti Sulaiman, bernombor metrik 297703, dan hari ini saya akan membentangkan mengenai e-book tugasan saya, iaitu alat pembelajaran abad ke-21. Okey, pertama sekali saya akan menunjukkan muka hadapan e-book tugasan saya yang mempunyai tajuk tugasan, nama saya dan juga nombor metrik. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada isi kandungan. Isi kandungan yang terdapat di dalam e-book ini adalah pengenalan pembelajaran abad ke-21, strategi pembelajaran abad ke-21, teknologi pembelajaran abad ke-21 dan juga teori berkenaan teknologi pembelajaran abad ke-21. Dan bahagian yang terakhir adalah refleksi dan juga rujukan. Penerangan pertama bagi e-book ini adalah iaitu pengenalan. Pengenalan mempunyai definisi pembelajaran abad 21, iaitu pembelajaran abad 21 berpusatkan kepada pelajar yang menerapkan beberapa elemen seperti komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, serta nilai murni dan juga etika. Pembelajaran abad 21 juga lebih memfokuskan pelajar berbanding dengan guru. Seterusnya, kita akan pergi kepada pembelajaran abad ke-21, iaitu dalam era teknologi dan maklumat. Pembelajaran abad 21 ini adalah bertujuan untuk melatih pelajar untuk lebih berkemahiran dan juga mempunyai pengetahuan yang relevan supaya boleh menghadapi cabaran yang lebih sukar ataupun lebih kompleks. Beberapa aspek yang penting adalah seperti komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti dan juga nilai murni dan etika. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai komunikasi. Pelajar perlu lebih banyak berkomunikasi di dalam kelas. Mereka perlu memberi pendapat, manakala guru pula hanya memerhati dan memberikan pandangan yang sewajarnya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kolaboratif. Guru seharusnya membentuk kumpulan yang membantu pelajar supaya dapat memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan, yang bermaksud pelajar dapat membantu satu sama lain dan dapat menangani segala masalah dan melengkapi segala kelemahan dan menjadikan kekuatan sebagai satu kumpulan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis adalah untuk mendidik pelajar supaya meneroka sesuatu secara rasional dan juga logik dan dapat menghasilkan pertimbangan yang wajar dengan bukti yang munasabah. Kreativiti pula adalah pelajar dapat menjana idea yang unik dan boleh menghasilkan inovasi baharu dan juga berkualiti. Kreativiti ini juga membuatkan pelajar dapat mengambil risiko dan berpandangan lebih jauh. Seterusnya, yang terakhir adalah nilai murni dan etika. Pelajar dituntut untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dan etika. Ini secara langsung dan juga tidak langsung melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Bahagian yang seterusnya adalah bahagian strategi pembelajaran abad ke-21, iaitu strategi yang saya gunakan untuk tugasan ini adalah blended learning. Blended learning adalah pembelajaran hybrid yang menggabungkan pembelajaran atas talian iaitu online dan juga pembelajaran secara tradisional iaitu melalui kelas lah. Okey. Matlamat daripada blended learning ini adalah untuk memaksimalkan pemahaman pelajar tentang sesuatu prinsip, teori dan pengetahuan yang berpusatkan pelajar itu sendiri.
Seterusnya adalah cara-cara untuk melakukan blended learning. Cara yang pertama adalah menentukan objektif, iaitu mengenal pasti apa yang ingin difokuskan semasa pembelajaran ataupun pengetahuan yang diperlukan. Cara yang kedua adalah menjadikan pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif dapat dilakukan mengikut jumlah pembelajaran melalui latihan atas talian dan juga pembelajaran kendiri. Sebagai contoh, guru boleh meletakkan tugasan untuk pelajar selesaikan sebelum sesi pembelajaran secara fizikal dijalankan. Semasa sesi pembelajaran fizikal, guru dan pelajar dapat berbincang mengenai tugas dan berkongsi jalan penyelesaian antara mereka. Yang ketiga adalah penilaian. Guru perlu memantau dan menilai kemajuan pelajar pada akhir pembelajaran. Ia akan memberikan guru gambaran tentang kejayaan pembelajaran tersebut dan mengatasi sebarang masalah dengan baik. Yang seterusnya adalah teknologi pembelajaran abad ke-21. Teknologi yang saya gunakan untuk blended learning adalah aplikasi Nearpod kerana pelajar dan guru dapat menggunakan aplikasi ini secara atas talian dan dapat membincangkan mengenai tugasan pada kelas fizikal. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai aplikasi Nearpod. Aplikasi Nearpod ni merupakan aplikasi pemerhatian tentang pemahaman pelajar melalui pelajaran interaktif, video interaktif, gamifikasi dan aktiviti yang menarik di dalam satu platform. Ini merupakan ciri-ciri yang terdapat di dalam aplikasi Nearpod dan sebagai seorang guru, ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran secara atas talian dan juga kelas fizikal. Seterusnya adalah aplikasi Nearpod juga dapat menerapkan 4C skills iaitu collaboration, communication, critical thinking dan creativity. Aplikasi ini mempunyai pelbagai ciri-ciri yang dapat digunakan di dalam pembelajaran seperti quiz, draw it, flip, poll dan juga aktiviti gamification. Pada bahagian ini merupakan mengapa saya memilih aplikasi Nearpod sebagai alat untuk menyokong pembelajaran abad ke-21, iaitu mereka menggunakan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi dan juga pelajar dapat melakukan pembelajaran mengikut kelajuan dan jadual mereka tersendirilah ataupun dikenali sebagai self-paced learning. Teori berkenaan teknologi pembelajaran abad ke-21, teori yang digunakan adalah teori IPAC iaitu teknologi, pedagogi, konten dan juga knowledge. Ciri yang ada di dalam aplikasi Nearpod ini dapat digunakan kerana mempunyai elemen yang menggunakan teknologi, konten, communication dan sebagainya. Dan seterusnya adalah memahami apa itu TPACK. Rangka kerja yang ada pada TPACK iaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan juga pengetahuan kandungan itu konten. Ini merupakan model dan juga domain yang menyilangkan semua keperluan kepada pembelajaran abad ke-21. TPACK adalah pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan pengetahuan kandungan yang menerapkan pemahaman holistik tentang bagaimana ketiga domain pengetahuan ini berinteraksi dan melengkapi antara satu sama lain untuk mencipta pengalaman pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang berkesan dan juga berteknologi. Pada bahagian penghujung terdapat juga refleksi dan seterusnya adalah bahagian rujukan. Sekian daripada saya. Terima kasih.